So kau bayangkan muka dia macam Suzana Sundar Bolong. Scary gila. Lepas tu dia cakap, jangan ganggu Lina. Dia adalah anak tak sah taraf. Tak sah taraf. Kau membesar normal, mak ayah panggil memang mak ayah kau pun. Tapi bila nak kahwin baru kau tahu, oh mak bapak kau rupanya terlanjur dulu baru kahwin. Nasab tu adalah lineage dalam bahasa English ni lah. So kalau lineage kita tak clear, dia nak mengelakkan daripada engkau terkahwin dengan darah daging kau sendiri. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya Hizman Huzain Dan saya Nahana dalam siri khas Uncle Sister. Sister. Dalam previous episode, kita dah bercakap tentang kehamilan. My family, maternal punya family, dari keturunan bidan. You have met my grandmother kan? Ya. Hiz pernah datang my kampung tau. My grandmother yang memang bidan kampung. Dah janji episod nak cakap pasal something about this. So Hiz dah bagi Hiz punya input juga pasal kehamilan dekat ada satu kampung dekat Sabah. Seorang makcik tu tak tahu dengan mengadakan hubungan tu boleh ada anak, sampai anak dia sekarang dah 12 tahun sampai 12 tahun 12 orang. Suami dia macam marah-marah, tak sanggup dah ada 12 orang anak. Suami mau cakap apa? Nah, banyak sudah anak-anak tak? Hindi kita banyak sudah ini. Suamimu kata begitu? Iya. Suamimu yang buatkan kamu mengandung? Tidak. Dibagi Tuhan kan? Kamu tahu kamu mengandung sebab apa? Tidak. Kamu tak tahu kamu mengandung sebab apa? Tidak. Sekarang ni is Hanan punya cerita. Apa yang you ada cerita pasal kehamilan ni? Kalau korang menonton episod lepas, kau dah bagi tahu aku ni keturunan bidan. So, kalau kau masih ingat, kita pernah buat program TV where kau interview atuk aku dekat Johor. Kita panggil nenek perempuan, atuk tau. So atuk is nenek lah. Kau pernah interview atuk aku pasal perbidanan kampung. So tu Ping pun ada. Dan aku ingat lagi time tu satu soalan Ping tanya kepada atuk aku adalah, maaf lah nak tanya, betul ke anak luar nikah ni orang kata nak beranak senang tapi nak membesarkan susah. Disclaimer, this is not semua ini dia bertanya kepada seorang bidan yang telah menyambut my atuk, dah menyambut sampai ratusan bayi, bukan puluh-puluh. According to my atuk, betul. Bila dia sambut anak luar nikah, nak lahir lagi senang. Itu pengalaman dia. Okay, itu adalah backstory, some konteks. Kenapa korang aku cerita konteks tu ada kena-mengena dengan cerita seterusnya. Tahun ni, bulan 3 hari tu aku baru kahwin. Sebenarnya kahwin, before you do all the fun and glam part, which is the reception ke whatever, the fun part, kau kena lalui paperwork yang memeningkan lah. Kau kena pergi check HIV, kau kena pergi dapatkan pengesahan tu, pengesahan ni, all the paperwork lah. A friend that I know from work accountant juga, shooting. Tapi dia a very modern friend lah. Dia a very yang macam belajar pun kat overseas kan. So a very modern friend, dia reach out to me sebab dia baru balik ke sini. So dia kata dengan aku, macam mana Malaysia punya paperwork untuk kahwin sebab she wanted to get married. Dia tanya aku cakap, okay lah babe, kalau you nak tanya apa-apa later on, call je lah. Kalau I free, I angkat lah kan. Tiba-tiba satu hari dia kata dengan aku, babe, I want to meet. Again, this friend is never been exposed on my social media. So this is not about you. She sounded so serious tau nak jumpa tu. Aku macam, okay lah, kita jumpa. So masa kita jumpa tu, dia cakap berbisik something yang macam dalam nada berbisik. Dia cakap babe, apparently I cannot get married sebab dia baru tahu dia anak luar nikah. For a woman, ni pengalaman aku tau. Prior to kita nak hantar borang nikah, bapak wali kita, which is bapak aku lah, kita kena pergi jumpa tukang nikahkan juru nikah karya kita. Contohnya, aku nak bernikah kat Seksyen 7 kan. Prior tu aku nak mendaftar nikah dekat masjid tu, aku kena jumpa siapa juru nikah ni, hantar borang kat dia. Dan juru nikah ni dia nak tengok wali. My dad kena datang sekali. Sebenarnya bagi aku momen yang indah sebab waktu tu Islam ni dia indah kan. Dia highlight betapa pentingnya bapak kau. Tak ada bapak kau tak boleh kahwin. So at that moment adalah momen ni belum nikah. Ni baru macam juru nikah check mana walinya, tengok IC, okay ni bapaknya, okay, boleh dia sign. Ini baru sign kebenaran untuk nikah di karya tu. Sebab aku tahulah situation tu memang tempat tu nak tengok siapa wali kau. So apparently this girl, kita gelarkan dia Lina, bukan nama sebenar. Lina bila kena buat borang akuan, dia ada dua tau. Borang akuan dara, sebab kan ada kategori dara dengan janda kan. So kita kena sign satu borang akuan yang kita status dara, dan juga borang ni wali kita siapa, bapak kita. Lepas tu nak sign borang tu, dia minta sign bapak dia. And then baru family dia bagi tahu bapak dia tak boleh jadi wali dia. So dia macam, kenapa? Dia pun tak memperjelas kan. Rupanya anak luar nikah terputus nasab dia. Kat sini I leave to you to explain apa maksud terputus nasab.
Kan kalau kita semua ni kan ada bin-bin kita. So dia ni binti tu, aku ni bin ni apa semua. Nasab tu adalah lineage dalam bahasa English ni lah. So kalau lineage kita tak clear, dia nak mengelakkan daripada engkau terkahwin dengan darah daging kau sendiri. So itu je dia punya logic behind it ataupun the reason behind it. Bila kau adalah anak luar nikah, bila kau tak tahu siapa ayah kau ataupun siapa mak kau, usually you will know siapa mak kau. Usually you know siapa mak kau because you come from her womb. Betul. Kan? Cuma kadang-kadang itulah ayah kau tak sure siapa, adakah dia ataupun dia, sebab takut nanti andai kata contoh tau, your mom macam dia dah terlanjur dengan ex dia dan dia kahwin dengan lelaki lain, that means engkau mungkin ada kebarangkalian engkau bakal berkahwin dengan adik kau sendiri yang ex mak engkau tu. So bila benda tu berlaku, here's the beautiful part I think in Islam is that bila dia sangat menjaga bahagian nasab apa semua adalah in order for you to avoid carrying the genes of your apa kita nak panggil half brother. Your half brother nanti kau akan melahirkan anak-anak yang mempunyai kompilasi. Betul, kompilasi, betul. Ya, komplikasi bukan kompilasi. Kompilasi tu sebab tu album sebenarnya embassy tiba. kita digalakkan kahwin pun dengan orang yang jauh sebenarnya. Ya betul. Tapi macam setengah orang ada yang pilih untuk kahwin dengan cousins. Up to you lah. Up Kita to you. tahu. You cannot change the fact, scientific fact. Yes. Benda tu memang akan menyebabkan komplikasi, especially kalau half brother, half sister kan. Yes. So itu kalau culture cousin tu is really up to you. Tapi macam kalau daripada sudut Islam dan juga the reason behind it, that is the reason why lah. Dan satu lagi, kadang-kadang yang tengok kita ni tak semestinya Islam ataupun Muslim. Oh ya, betul. So maybe dalam in a literature context, semalam kita borak pasal benda ni. Betul. Oedipus. Kalau kau Kita orang tu topik makan Oedipus bukan topik macam kita nak bincang pasal belajar ke apa semua. Tak. Tengah Oedipus. makan cerita pasal literature. See you our level. So Oedipus adalah dalam bidang psikologi ada terma dia Oedipal complex. Oedipal complex ni dia describe seorang baby yang baby ni kenapa baby ni sayang sangat kepada seorang ibu, for example. Itu namanya Oedipal complex. Kalau perempuan, kenapa anak perempuan ni sayang sangat kat bapa dia, namanya Electra complex. Oedipal complex ni asalnya datang daripada sebuah cerita yang nama dia Oedipus. Oedipus ni bapa dia raja dan mak dia permaisuri. Bapa ni buang anak dia for some reason untuk dibunuh ke jauh dalam hutan. Kerana satu hari ada ahli nujum mengatakan dia ni akan anak dia ni sendiri akan bunuh diri dia. So dia hantar seorang untuk bawa anak dia ni untuk jauh ke hutan untuk dibunuh dalam hutan, tetapi orang yang tu tak sanggup nak bunuh baby. Beberapa tahun kemudian anak dia ni kembali ke istana dan bunuh bapa dia sebab dia tak tahu permaisuri itu adalah mak dia. Makanya dia kahwin dengan permaisuri dekat istana tersebut. Makanya mereka pun mengadakan hubungan lah. Dan akhirnya bila ahli nujum ni datang balik dan mengatakan sebenarnya itu adalah mak kau dan yang kau bunuh tu adalah bapa kau, maka dengan itu dia pun telah mencucuk matanya sendiri. Ya, itu adalah cerita Oedipus lah. Benda ni iki tau sebenarnya. Tak kisahlah kau agama apa sekalipun, for you to marry your half brother, your half sister, your own mother, incest apa benda macam ni. Daripada sudut nasab, kerana itulah kita kena menjaga dan kerana itulah kita punya proses. It seems bureaucratic, macam banyak sangat proses yang kena buat, tetapi the reason behind it is because of that. Sambung cerita kepada Lina ni. Jadi Lina ni bila dia jumpa aku, dia dah bagi tahu hal tu. So now kena kahwin berwalikan hakim lah, wali hakim, which is kat pejabat agama lah. This guy punya family sangat menjaga nama, macam benda ni dah akan cemat bawa nama busuk lah. Bila perempuan ni macam kenapa kena wali bukan bapak dia, sedangkan everyone knows siapa bapak dia. So maksudnya dia punya bapa adalah siapa? Bapak dia tahu siapa, tapi dia punya parents terlanjur dulu baru kahwin. So korang kena faham konteks kat sini. Kita cakap pasal orang terlanjur, bukan orang yang beranak sebab kena perkosa ke apa. Okey, maksudnya dia tahu lineage dia, tetapi pada masa yang sama dia adalah anak tak sah taraf. Tak sah taraf. Kau membesar normal, mak ayah panggil memang mak ayah kau pun. Tapi bila nak kahwin baru kau tahu, mak bapak kau rupanya terlanjur dulu baru kahwin. Lepas tu another conflict is dengan dia punya bakal suami punya family lah. Tak nak ada this kind of case, menjaga nama lah. Of course lah, people come to me to listen to my honest opinion, and aku akan cakap dengan dia, I will say the honest, sebab aku tak ada kepentingan nak jaga hati kau. I will say as it is, apa benda. So sebab dia minta pendapat, aku cakap lah, if this guy loves you, this is not the issue, because
Ini bukan salah kau. This is not your fault. What you can do adalah move forward lah. Benda dah jadi. Some mistake will follow you for the rest of your life. Tapi ini mistake parents kau. As a human, kau tak salah dalam benda ni. betul. Itu my pandangan. And then comes another story. Dia macam drop a bomb. Dia cakap, okay, Nel, the problem is, okay, dia punya boyfriend ni, bakal suami ni, the reason pasal tak sabar nak kahwin, selalu minta nak having sex dengan dia. Minta dekat dia. So bila jadi benda macam ni, satu konflik keluarga, satu lagi adalah boyfriend dia macam, alamak, habis bila kita boleh kahwin ni? Dah banyak masalah kan. So boyfriend dia kata tak apa lah. Macam boyfriend dia cakap dengan dia, I still love you, okay, apa pun like it or not, we find a way. Tapi dia macam dah tak dapat menahan dia punya nafsu lah. Senang cakap, dia menyatakan niat dia, dia nak bersama dengan perempuan ni, walaupun belum halal. Bila dia cerita benda tu, aku pun terus cakap dengan dia, apa your boyfriend nak sekarang? Dia nak having sex, tu je. Pasal dia cakap, you want to hear the truth kan? Ini bukan calon suami yang bagus. He doesn't respect you. Ini dia tak honor you punya dignity. Tak payah. Now nasib baik, see, ada hikmah kenapa susah korang nak kahwin ni, ada kes ni, supaya God wants you to patah balik. Betul. Jangan pilih dia ni. Cakap ini pandangan I lah, you minta I bagi. Here comes the uncle part. Selang beberapa lama macam tu, aku ingat dah settle. Aku dah bagi as a friend. Dia pun macam, oh okay lah, dia fikir balik kan, dia akan ponder benda semua. Lepas tu, aku pun menjalani hidup dengan biasa. Maksudnya kita tak ada jumpa lah. Tapi aku perasan masa tu, aku rasa aku shoot dekat Janda Baik tau. Waktu kat sana, aku nampak macam ada penampakan lembaga. Mula lembaga susuk seorang hantu wanita lah, senang cakap. Hantu wanita tipikal lah, Pontianak ke Langsui ke macam tu lah. Dia baju putih kan. Kalau setakat penampakan lalu-lalu ni, no story pun, no story worth telling, aku biar je lah. Malam tu nak tidur memang macam ada lalu-lalu tau. Lalu-lalu aku macam okay lah, whatever lah. Tapi problem dia adalah bila dia dah start macam tunjuk muka yang bergerutu tu, dia dah lalu like 3-4 kali. Sebab maksudnya dia nak aku notice dia. So malam tu aku tidur, aku rasa macam tak sedar hati. Tapi tak apa, I will have a long day tomorrow. Aku try nak tidur. Tengah aku nak tidur tu, aku tak rasa kena himpit. Tapi aku, tengah kita tutup mata, kita tahu ada benda tengah mendekat dengan kita. Aku buka mata je, zas. Kau bayangkan, aku tengah baring ni aku. Dia floating depan muka aku. Aku buka mata terus nampak muka dia. So kau bayangkan muka dia macam Suzana Sundar Bolong. Scary gila. Lepas tu dia cakap, jangan ganggu Lina. Dia macam tu, dia jerit tau. Waktu tu aku macam, apa dia ni cakap? Lepas tu dia hilang. Okay, benda ni is a very short punya encounter, tapi sangat scary. Before dia like hilang macam tu, aku nampak dia macam merangkak dekat lantai, laju-laju macam tu. Dia tengah makan something. Dia makan tu, bila aku tengok macam makan baby. Bila dah tu aku macam, apa jadi benda ni Lepas tu okey lah, malam tu berlalu macam biasalah. Tapi benda tu lingers. Aku fikir balik, apa yang dia sebut kan. Dia cakap jangan ganggu Lina. Bila balik dari shoot, aku macam, aku kena jumpa Lina lah. Mesti ada kaitan kan. Prior tu jumpa Lina, aku jumpa, biasalah aku ada orang-orang yang aku refer benda ni lah. Kadang-kadang bukan ustaz pun. Dia memang pakcik-pakcik yang pandai mengubat. Aku memang bertanya dia. Lepas tu dia cakap dengan aku, kalau macam nampakkan ataupun benda yang datang kat kau, dia sebut nama someone, itu besar kemungkinan dihantar. Tu beza dengan hantu-hantu biasa ni. Itu memang dihantar, ditujukan untuk kau. Logically, kenapa aku pula kena? Patutnya hantarkan Lina. Time aku jumpa Lina tu, aku cerita kat dia. Aku cerita apa jadi Aku cakap semua-semua macam ni. Dia berat nak cerita kat aku, tapi dia ceritalah juga. Selepas dah dia berjumpa dengan aku, ni satu perangai human lah. Aku tak nak cakap perempuan ke lelaki lah, tapi perempuan banyak buat benda ni. Kau dah tahu he is bad for you, kau nak lagi dengan dia sebab ada sayang. Lepas aku dah bagi tahu dia my thoughts pasal this guy is not a good guy. So dia pergi cerita dekat lelaki ni, dia bagi opinion, you are not good for me because you shouldn't say you want sex before marriage, you're not respecting me. Laki ni marah lah. Laki ni take it macam aku hasut Lina. La ilaha Allah. Yelah, marah lah. Dan selalunya dia nak scapegoat. Padahal itu keputusan Lina. Lepas tu aku jadi scapegoat lah cerita dia. Yelah, itu keputusan Lina ni. Engkau hanya bagi pendapat. Lepas tu dia scapegoat lah, itu je. Apparently, laki ni pergi buat aku. Dia pergi ni macam tu, dia kata tak apa. Dia dah guna cara, Lina kata tak tahu siapa dia jumpa. It's just dia suruh cari orang yang macam ganggu relationship dia orang, macam hasut Lina. So orang tu akulah scapegoat dia lah. Apparently dia ada jumpa someone tu gertak akulah. Dia tak tahu aku ni uncle sister. Betul. Salah orang kat gertak Aku macam bila dengar tu, so ada kena-mengena lah. So macam so dia adalah pergi jumpa Bobo ke apa semua, dia cakap I lah. Lepas tu kita kan on social media, our gambar bersepah tau. Bahayanya itulah, orang can just take our gambar and
bila berniat jahat dia akan bawa ke Betul. Ini aku cakap dalam konteks kita pengguna media sosial apa semua kan. Kalau orang tu nak gunakan gambar kita, selfie kita untuk menyantau kita dan mensihirkan kita, you cannot do anything about it. Pertama. Yang kedua, macam yang mengizinkan kita disihir adalah Allah. Betul. Juga. Kalau kita nak terlalu takutkan sangat benda itu semua, memang takkan jadi apa dengan hidup kita ni. Memang tak ada selfie lah buka aku kat dalam Instagram. Betul. Kena clear. Aku tak takut dengan benda tu. Aku berjalan hidup macam biasa. Bila aku tahu macam tu, lepas tu aku tanya, the next question aku tanya Lina, are you still with him? Yes. Of course lah. Sebab sayang. Lepas tu Lina kata the only thing yang stop her from giving dia punya virginity to this guy adalah sebab dia ni anak luar nikah. Dia tak nak benda ni berulang. Walaupun laki ni kata, alah sekarang macam this thing doesn't matter. Kita ada sexual education. Kita boleh control benda ni, prevent this thing from happen. Tapi sebab Lina datang daripada cara yang begitu, dia tak nak ulang. So kat sini, take away nombor satu yang aku kena bagi kredit pada Lina dalam situasi ni, kalau dia mengambil pengajaran dari mana dia datang, itu yang menghalang dia daripada melakukan maksiat tu. Benda ni situasi yang kita tak boleh pilih kita datang macam mana kan, lahir macam mana. Dan tak semua orang bernasib baik untuk lahir dalam nasab yang betul. Biasalah ada dosa-dosa yang lampau tu, macam itu urusan dengan Allah. Tu bukan kerja kita nak hukum. Tapi in case kalau kita termasuk dalam kategori ni, macam itulah, itu patut dijadikan pengajaran. Bukan kau buat benda yang sama. Kau dah tahu benda tu mudarat, kau nak buat lagi. So I cakap dengan dia, okay Alina, my job here is done. Maksudnya as a friend, I tried to give nasihat yang you minta. Tapi I rasa sampai sini je. Sebab dia dah melibatkan I. I'm not so scared about nak hantar-hantar semua ni, sebab I believe Allah is more powerful. Tapi hidup aku ni dah cukup busy dah. Aku tak nak tambah benda-benda ni, macam benda yang macam aku tak nak fikir lah. Tapi macam kau cakap lah, drama selalu datang ke aku. Ya, drama manusia selalu datang kat kita. Okay, kau drama selalu datang. Aku, benda angka selalu datang ke aku. Walaupun aku tak cari, benda ni datang ke aku. Everyone out there, kalau korang ada urge ataupun your boyfriend macam paksa you to do that, please think about this story. Some mistake, macam kita cakap awal tadi, will follow you for the rest of your life. Benda tu kau tak boleh undur. Walaupun kau contoh tak mengandung pun, satu hari bila kau kembali ke pangkal jalan ke, kau nak lebih, sebab fitrah untuk beragama ni fitrah manusia kan. Betul. Kau akan sentiasa dibayangi oleh dosa-dosa ni. Sementara kau belum buat, jangan buat. Apa yang Haze boleh pesan dekat sini adalah, adik-adik tak kisahlah kepada lelaki ke, yang perempuan ke, yang girlfriend ke, yang boyfriend ke, dekat dalam dunia yang kita hidup ni, there's no ni, kita bukan hidup dalam fairy tale yang clear cut antagonis, protagonis. Clear cut jahat, baik. Tetapi kau akan nampak sisi jahat seseorang tu bila berlaku sebuah mudarat kepada diri kau. Like for example, korang terlanjur, lepas tu kau pregnant. Lepas tu lelaki yang kau sayang sebelum ni, yang asalnya protagonis ataupun watak baik dalam hidup kau, tiba-tiba tinggalkan kau. Dia dah jadi watak yang jahat. So apa yang saya nak pesan dekat sini adalah, manusia ni boleh bertukar daripada baik ke jahat begitu saja. Begitu juga daripada watak jahat kepada baik saja. Sebagai contoh, orang itu dahulunya musuh kita, tapi ketika mana kita berada dalam kesusahan, dia pula yang bantu kita. Itu boleh jadi juga. Dalam setiap apa tingkah laku kita, pergerakan kita, perjalanan kita dalam hidup, memang kita dah berhati-hati. Tetapi yang tidak berhati-hati adalah sentiasa orang lain. Itulah juga macam mana aksiden ataupun kemalangan di jalan raya berlaku. Kita ni dah berhati-hati dah, tetapi orang lain yang langgar kita. Like I said, jahat dan baik itu di very grey area. Tiba-tiba je, bila orang tu, sesuatu tu berlaku jahat kepada kita, nak menyesal kemudian tak guna. Tetapi apa yang Haze belajar sepanjang Haze punya hidup adalah, kita kena sentiasa berlapang dada apabila diperlakukan sebegitu. Macam mana nak berlapang dada? Kita perlu understand dan terapkan dalam kehidupan kita masing-masing yang manusia itu ada datang dengan kejahatan dia. Ada kebaikan dia, tapi dengan kejahatan dia. So that bila kita dikecewakan di kemudian hari, kita tidak akan rasa terlalu tortured sangat ataupun terlalu sedih sangat. Tapi SA sikit, dalam situasi Lina, dia tahu sebab dia nak kahwin, susah, tak boleh. So akan berlaku complication macam tu. Bila kau jumpa, bapak kau tahu siapa bapak kau tak boleh nak nikahkan kau. So all the girls out there, please think about this situation. Whenever you want to buat maksiat ke whatever, please think. Do you want to go through this situation? Do you want your child to go through this situation? Sebab manusia kan, kau cakap sekarang, nanti lagi 10 tahun kau lupa. Tapi apa yang Haze nak pesan sekarang, kalau anda adalah seorang ibu dan juga ayah yang anak dia sekarang ni tak sah taraf, what I suggest over here, anda thank you so much. Ini perlu sebenarnya. anda perlu
untuk come with an alternative solution. Especially kalau anak kau adalah anak perempuan. Betul. Then you need to, when you come with an alternative solution, sebab kita tak tahu bila kita hidup ataupun mati. Entah-entah anak kau tak sempat nak besar, lepas tu dah mati kan. Kau pula dah mati, so anak kau dah mati, lepas tu nak kahwin susah. So nanti tak tahu nasab dia sebenar. Anda kata kalau dia datang daripada kau, okey lah nasab dia jelas. Tapi kalau nasab dia tidak jelas, dan dia akan menyukarkan anak kau nanti. Lepas tu kau pula dah meninggal. Kau ada anak lain. Lepas tu yang ni terjumpa pula anak kau yang lagi satu. Kan? So what I'm suggesting over here, can you just create solution sekarang sebelum anak kau dah besar, sebab kita nak menyusahkan sesiapa, especially anak kau sendiri yang kau sayang tu. I guess itu sajalah daripada saya dekat dalam episod kali ini. Terima kasih kerana mendengar Uncle Sisters. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.